Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okay, Alhamdulillah pada pagi ni cikgu berjaya menyiapkan satu bahan untuk proses PDPR anak-anak murid cikgu yang berada di rumah di norma baru. So kita patut ikut SOP yang telah ditetapkan. Jadi seperti yang cikgu janji, sebelum ni cikgu telah beri kepada kamu nota ataupun bahan bacaan berkenalan dengan pengenalan fizik tingkatan 4 KSSM. Jadi insya-Allah saya percaya cikgu kamu dah baca dan lihat-lihat untuk memudahkan proses pemahaman kamu berkaitan dengan bidang fizik ni. So hari ni secara rasmi cikgu mulakan kelas. Okay, jadi kita mula terus. So pengajaran cikgu ni berdasarkan semakan semula lah untuk bahan ngajar cikgu lah yang setelah disemak untuk kali yang kedua. Jadi sebenarnya fizik, asas fizik yang kita belajar ni, apa yang kita belajar sebenarnya? Okay, kita boleh tengok dekat sini kalau pelajar lihat dekat sini apa fizik? Fizik merupakan kajian kajian yang berkaitan dengan jirim dan tenaga serta fenomena yang berlaku di sekeliling kita. Fenomena ni lah Jadi kemahiran yang pelajar perlu tahu adalah sebenarnya pelajar menggunakan pemerhatian belajar menggunakan pemerhatian kamu untuk melihat sebarang teknologi, sebarang konsep yang berlaku dalam kehidupan kamu. Kemudian dalam tajuk ini pula asas fizik ni memfokuskan kepada kuantiti fizik, iaitu kuantiti asas dan unitnya yang boleh digunakan untuk menerbitkan kuantiti fizik yang lain, iaitu kuantiti terbitan. Jadi tumpuan diberikan kepada kaedah saintifik dari segi pentaksiran graf dan penyiasatan saintifik. Ini kemudianlah cikgu terangkan. Yang penting kat sini topik ini yang ni dulu kita nak lihat pada fokus kepada kuantiti asas dan juga dekat sini kuantiti yang menerbitkan kuantiti fizik yang lain, iaitu kuantiti terbitan lah. Kuantiti terbitan. Okay, secara asasnya apa yang kamu akan jumpa ini cikgu ambil dalam bab yang lama, tapi kita rujuk yang ini saja. Okay, kita rujuk yang kuantiti asas, kita tengok unit asas, kemudian kuantiti terbitan dan unit terbitan. Ini yang kita nak tengok lah 4 perkara ini. Jadi untuk kita teruskanlah. Okey, sebenarnya dekat sini cikgu dah nyatakanlah semalam cikgu dah masukkan dalam Telegram berkaitan dengan PowerPoint ini. Cuma hari ini cikgu terangkan saja Jadi kuantiti asas yang kita tengok dekat sini adalah suatu kuantiti kuantiti asas fizik ni yang kalau kamu baca dekat sini. Kuantiti fizikal adalah ciri-ciri fizikal yang boleh diukur. Okey, pelajar kena ingat kuantiti fizik yang ialah kuantiti yang boleh diukur. Semua kuantiti fizik boleh dibagikan kepada dua kumpulan, iaitu kuantiti asas dan juga kuantiti terbitan. Jadi secara umum kuantiti asas ni kalau pelajar lihat dekat sini dari segi definisi adalah kuantiti yang tidak boleh diungkap atau diterbitkan lah. Diungkap ni atau diterbitkan. Diterbitkan dengan kuantiti asas yang lain. So dia tetap. So ada 1, 2, 3, 4, 5 yang utamalah dalam fizik tingkatan 4 ini. So panjang simbolnya L. Setengah buku dia guna L italic. Unit SI dia meter. Simbol unit SI dia adalah M. Jadi jisim. Jisim. Simbolnya M iaitu mass. Untuk L tadi long. Unit SI dia kilogram. Simbol dia kg. Masa, time, second. Arus. Arus elektrik ni sebenarnya. So I. Simbolnya I. Unit SI dia ampere. Simbol SI dia A. Suhu, temperature. Okay, so T besar T besar ni mewakili Kelvin lah. Nanti kita akan lihat dalam bab yang seterusnya dalam bab 4 K besar. Okay, kemudian kita lihat pada kuantiti terbitan pula. So kita dapat kuantiti terbitan ni dengan kaedah gabungkan
kuantiti asas melalui pendaraban atau pembahagian atau kedua-dua operasi. Di mana dalam operasi darab atau pembahagi atau kedua-duanya kita akan dapat simbol unit SI bagi kuantiti terbitan tadilah. So nanti kita tengok lihat contoh di bawah. So contoh kat bawah ni pelajar tengok. Okey, kuantiti terbitan luas. Luas kita guna perwakilan panjang kali lebar. Lebar ni pun sebenarnya panjang. Lebar ni pun sebenarnya panjang. So seolah-olah L kali L lah. So unit terbitan dia panjang ni M. Panjang tadi kita nampak unit SI ni M kali dengan M. Sebab tu kita dapat M kuasa 2. Okey, isi padu. Okey, panjang kali lebar kali tinggi. Di mana lebar dan tinggi ni juga panjang lah. Jadi L kali L kali L atau M kali M kali M. Sebab tu kita dapat M kuasa 3. Ni cara. Sebab tu dalam kuantiti terbitan ni unit terbitannya kadang-kadang tak perlu hafal lah. Kalau boleh hafal lagi baik. Tapi kalau tak hafal, inilah kaedah dia. Kita tahu macam mana nak terbitkan sesuatu kuantiti terbitan itu dan kita faham melalui kaedah pendaraban atau pembahagian atau kedua-duanya. So kita teruskan. Ini contoh yang lain. Okey, semua ini kamu akan jumpa dalam bab 2, dalam bab 3, dalam bab 4 nantilah, dan juga bab 5. Okey, ketumpatan. Ketumpatan formulanya jisim bagi isi padu. Jisim kita pakai kilogram. Okey, isi padu tadi kita dah lihat M kuasa 3. Sebab tu kita dapat kilogram per meter padu. Laju sesaran bagi masa sesaran ni kita gunakan M bagikan dengan S. Sebab tu kita dapat meter per second. Pecutan perubahan hal laju sebenarnya. So kita akan tengok nanti lebih lanjut. V tolak U bahagi dengan T. Itu formula untuk pecutan. Di mana perubahan laju ni V tolak U sebenarnya kita ada formula MS. MS meter per second lah. Meter per second. Yang bawah ni S. Jadi kita gabungkan meter per second dengan per second ini. Sebab tu kita dapat meter per second per second. So kalau belajar tengok secara asasnya fizik ni memerlukan kemahiran yang mahir dalam kemahiran matematik. Okey, momentum masa darat jisim hal laju. Jisim kilogram, hal laju meter per second. Sebab tu dapat kilogram meter per second. Okey, daya hukum Newton yang kedua, hasil darab F dengan MA, hukum Newton kedua. Jisim adalah kilogram kali pecutan meter per second lah. So di sini ada dua unit sebenarnya, meter per second per second. So sepatutnya kita dapat kilogram meter per second. Tapi kamu nampak dekat sini ada satu lagi iaitu N. N ni maksudnya Newton lah. So apa maksudnya? Newton, unit yang setara dengannya adalah kilogram meter per second. Itu pelajar kena faham lah. Jadi daya ni sebenarnya bila kita darabkan contoh 10 kilogram kali dengan pecutan 10. So kita dapat 100 Newton atau 100 kilogram meter per second. Okay, tekanan formulanya daya normal. Okay, daya tadi kamu dah nampak dekat atas. Kita nampak ni lah, Newton. Kita guna Newton. Luas ni bagi dengan M kuasa 2. Sebab tu kita nampak kat sini Newton per meter square. Unit yang setara dengan Newton per meter square adalah Pascal. PA atau kilogram per meter per second. Ini unit yang setara lah. Semua ini adalah unit yang setara. Okey, macam mana nak dapat? Macam saya kata tadi, kita darabkan atau kita bahagi. Itu konsepnya. Sebab tekanan adalah semua list di sebelah kiri kamu ni adalah kuantiti terbitan. So kita akan nampak lah. Okey, berat. Yang kamu sebut berat. So formula dia W sama dengan M mg. So kita dapat sini pecutan graviti bumi. So dekat ni kita pakai 9.8 ataupun 10 lah.
Kalau di bulan 1/6 daripada 98 atau 10. So kita dapat sama seperti daya tadi Newton, ataupun kilogram per meter per second. Agak laju juga cikgu terangkan, tapi tak apa pelajar boleh pause video cikgu nanti dan amatinya perlahan-lahan. Seterusnya pengukuran. Pengukuran dalam fizik, macam tadi kamu nampak kuantiti fizik ni apa. Kamu telah dimaklumkan dari awal tadi, satu kuantiti yang boleh diukur. Satu kuantiti fizik boleh ukur. Boleh ukur. So bila boleh ukur, dia akan ada magnitude lah. Dan unitnya. Magnitude ni nilai lah. Magnitude ni nilai nombor lah. Contoh panjang 100 meter. So kuantiti fiziknya panjang, 100 itu adalah magnitude, meter itu adalah unitnya. Ni wajib dalam fizik, penulisan untuk unit ni adalah wajib. Apa maksudnya? Sekiranya magnitude kamu betul, unit kamu salah, jawapan dikira salah. Tetapi langkah kerja tetap diberi markah. Boleh bergantung pada peruntukan markah. 2 atau 1. Kalau 2, maksudnya pelajar dapat 1 markah. Kalau 1, pelajar tidak dapat markah lah. Contoh pembaris ni, kita lihat apa yang ada dalam pembaris ni. So dekat sini kita nampak sentimeter adalah contoh unit metrik yang kamu telah jumpa. Kamu jumpa sekarang yang kamu pakai kilogram, sentimeter, meter, kilometer, apa lagi, meter padu, semua itulah unit metrik. Manakala inci di bawah pembaris ni, di bawah pembaris ni yang kamu nampak inch ni, ini adalah unit imperial. Orang lama-lama lah pakai. Yang lama-lama orang lama memang pakai inci. Sebenarnya kalau kita ada smartphone, kita tengok kita ada converter. 1 inci bersamaan dengan 2.4 cm lebih kurang lah. Lebih kurang seperti itu, jarang pakai lah. Tapi untuk tukang jahit baju khususnya dia akan pakai inci ni. Kalau pelajar perasan, bagi pelajar lelaki atau perempuan, seluar atau kain yang kamu pakai itu, kamu beli tu saiz yang kamu sebut tu sebenarnya dalam inci. Contoh 24. Saiz apa? Saiz 24. Saiz 21 tu inci sebenarnya. Jangan sebut 21 tu sentimeter. Memang tak boleh pakai seluar kamu tu. So itu antara sen sebenarnya. Pelajar kena faham. Ukuran yang kita pakai untuk beli pakaian tu semuanya dalam inci. Kalau seluar lah. Kalau baju biasa pakai saiz X, XL, itu L, XL. Ada juga yang guna saiz ni tapi kurang lah teruskan lagi. So dalam memperihalkan kuantiti terbitan, dalam sebutan kuantiti asas dan juga unit asas SI. Ini contoh yang cikgu bagi tadi lah. Kalau kuantiti terbitan itu ketumpatan, formula bagi ketumpatan adalah ni jisim, M adalah jisim, V adalah isi padu. Di mana simbol kuantiti asas untuk M kita pakai M jugalah, tetapi isi padu ni yang mesti katalah kuantiti yang terlibat adalah panjang kali panjang kali panjang. Panjang kali panjang kali panjang. Jadi kita dapatlah kat sini. Kita faham juga dekat sini M adalah dalam kilogram. Manakala LL ni, L adalah dalam meter, dalam meter. Sebab tu kita dapat kilogram per meter padu. Ni contoh cikgu dah jelas dalam kuantiti terbitan kat atas. Dalam jadual tadi cikgu dah jelaskan sedikit sebanyak berkaitan bagaimana mengkaitkan kuantiti terbitan dengan kuantiti asas dan seterusnya, bagaimana wujudkan unit asas untuk kuantiti terbitan tersebut. Macam biasalah kalau laju nanti pelajar boleh pausekan video cikgu. Ni kuantiti terbitan dan simbol dan berkaitan dengan formula atau rumus, sebutan dalam kuantiti asas, sebutan dalam unit SI dan juga unit S atau nama khas tadi. Contoh tadi cikgu dah tunjuk kat kamu daya tadi. Daya dia punya simbol dia F besar. Formula yang terlibat F sama dengan M kali dengan A, di mana M ni adalah jisim, E ni adalah pecutan. Unit sebutan adalah SI, kilogram lah, sebab cikgu cakap tadi M dalam kilogram, E dalam meter per second per second.
Jadi kita dapat kilogram meter per second dan unit khas dia adalah Newton. Cikgu dah sebut tadi kan. Unit khas dia adalah Newton. Okey, pecutan, contoh pecutan, formula dia V bagi dengan T, V kita dapat dekat sini lah. V laju lah jumlah laju L. So laju tu L lah sebenarnya. Long yang kita dapat daripada formula sebelum tu kita dapat sebelum pergi pecutan ni kita tengok hal laju dulu. Hal laju formula dia L bagi T. L bagi T. Kalau pecutan A V bagi T. So tadi kita nampak V apa dia? 1/T lah. V tu adalah 1/T. Kemudian bahagi lagi dengan T. So kita dapat 1/T kuasa 2 lah. So unit dia dalam sebutan apa dia? Meter per second per second. Ni contoh. Okey, kalau kuantiti asas ni untuk luas tadi pun kamu dah nampak L kali L dapat meter square. Meter square. Meter square. Meter square. Okey, ni untuk isi padu. Okey, L. Kuasa 3 maksudnya L kali L kali L. So, sebenarnya M kali M kali M. Sebab tu dapat M meter padu. Okey, yang ini kita dapat ketumpatan jisim bagi isi padu. M unitnya kilogram. Okey, bawah M kuasa 3 atau kita sebut kilogram per meter cube. Yang ini untuk hal laju pula. Okey, untuk ni adalah L juga, iaitu M L. Kemudian kita bahagikan dengan T, masa lah. So kita dapat meter per second. Ni contoh lah. Belajar boleh cuba dengan daya, boleh cuba dengan momentum, boleh cuba dengan ni tekanan. Formula dia tadi kita nampak tekanan PFF ni sama dengan F ni sama dengan ME. Bawah ni E ni maksudnya L kali L. Kita boleh pecah-pecahkan ni, kita boleh isikan ni, di mana akhirnya kita akan dapat kilogram per meter per second per second. Dan unit khusus untuk tekanan adalah Pascal, simbolnya PA lah. Kita boleh cuba dengan tenaga kerja dan juga cas, di mana kedua bab ini kamu akan jumpa tenaga ni dalam bab tekanan 5 dan ni juga tekanan 5 lah. Ni tekanan ni tekanan 4 tak silap. Dan cikgu lupa sebab silibus baru dengan silibus lama ni baru setahun, so cikgu belum boleh bezakan lagi kamu jumpa dalam tingkatan 4 ataupun tingkatan 5. Okay, seterusnya berkaitan dengan kuantiti skala dan juga kuantiti vektor. So dalam aktiviti ni pelajar nampak guru sedang melaksanakan aktiviti pendidikan jasmani di Padang. So murid dikumpulkan di Padang. So arahan yang pertama ni dalam situasi pertama iaitu situasi kedua, di mana dalam situasi pertama ni cikgu mengarahkan murid dengan arahan dari sejauh 50 meter. So apa yang kita nampak pelajar 1, pelajar Quran ni kamu nampak dekat sini, pelajar 1, pelajar 2, pelajar 3 dan pelajar 4 ni dia lari lah, tapi masing-masing dengan 50 meter, masing-masing dengan 50 meter, masing-masing dengan 50 meter tanpa arah. Tanpa arah, ada magnitud 50 meter tanpa arah lah. So bebas, pelajar ni bebas dengan pilihan masing-masing. Tapi dalam situasi kedua, cikgu bagi arahan dengan detail lari sejauh 50 meter ke arah pokok. Jadi kalau lihat semua murid, murid 1, murid 2, murid 3 ni masing-masing menuju ke arah pokok lah. Di mana apa yang dinyatakan oleh cikgu ni adalah terdapat magnitud dan juga arah. Dalam situasi pertama hanya terdapat
magnitude sahaja. Ini contohlah contoh ni adalah buku teks lah Okey, ni contoh lain contoh lain kuantiti skala dan juga kuantiti vektor. Dekat sini kita ada definisi untuk kuantiti skala, di mana kuantiti skala ni adalah kuantiti fizikal yang mempunyai magnitude sahaja, tetapi bagi kuantiti vektor mempunyai magnitude dan juga arah. Di dalam contoh yang guru PJK tadi memberi arahan kepada anak murid, kamu dah nampaklah apa beza magnitude dan juga arah. So dekat sini kamu nampak contoh contoh, beberapa contoh untuk kuantiti skala, iaitu jarak, Okey, jarak, formula dia kita kira jarak ni long lah kuantiti simbol dia L. Laju, formula dia L bagi dengan T. Ni semua kamu akan jumpa nantilah, cikgu akan terangkan formula-formula ni, semua formula ni. Okey, di sebelah kiri kamu dan di sebelah kanan kamu akan jumpa nanti dalam lanjutan bab 2. Dalam bab 2 lah sebenarnya kerja hasil darab work F kalikan dengan S, semua ni kamu akan jumpa luas tadi kita nampak lah L kali L. Tapi yang paling penting adalah ini adalah contoh untuk kuantiti skala lah, jarak, laju, kerja, luas, jisim. Hanya magnitude saja. Tapi vektor ni sesaran. Sesaran secara sebenarnya kalau kita nampaklah sesaran dengan jarak ni dua menggunakan formula yang menggunakan simbol yang sama. Dua-dua menggunakan S. Dua-dua menggunakan S sebagai simbol. Dua-duanya menggunakan S sebagai simbol. Begitu juga dengan laju. Laju menggunakan simbol V. Laju juga menggunakan simbol V. Tetapi apa yang berlaku di sini, jarak adalah kuantiti skala, manakala sesaran adalah kuantiti vektor lah. Begitu juga dengan laju. Laju kuantiti skala, laju kuantiti vektor, tetapi menggunakan simbol yang sama. Menggunakan simbol yang sama. Nanti cikgu bagi contoh lah. Okey, jadi yang ini percutan daya momentum. Contoh formula yang paling penting, percutan V tolak U bagi T. Daya tadi kamu dah nampak, M sama dengan MA. Momentum dengan P, M kali momentum M kalikan dengan V. Ini contoh. Semua contoh ni kamu akan jumpa. Cuma yang paling penting belajar tahu dulu apa itu kuantiti skala, apa kuantiti vektor. Senang ceritanya definasi bagi kedua-dua kuantiti ini. Kuantiti skala apa, kuantiti vektor, dan boleh senaraikan contohnya. Ini contoh lain. Okey, jarak ni yang cikgu cakap tadi jarak dan sesaran. Jarak ni kuantiti skala, manakala sesaran ni adalah kuantiti vektor. Nanti cikgu bagi contoh lah. Cikgu contoh bagi macam mana nak bezakan. Kemudian laju. Laju, formula dia kalau kamu ingat perubahan jarak, ni perubahan sesaran. Cuma beza kat situ lah. Okey. Kalau untuk formula, laju ni guna V. Laju pun guna V sebagai simbol, tetapi berbeza dari segi kuantiti lah. Satu kuantiti skala, satu lagi adalah kuantiti vektor. Formula sama. Yang ini kalau untuk laju ni formula je V sama dengan D bagi dengan T. Yang ini V sama dengan S bagi dengan T. Ni dia punya, kalau kamu nampak macam sama, tapi sebenarnya berbeza. Nanti kamu nak faham lah. Kalau cikgu bagi contoh, kamu faham. Ini contohnya lah. Bincangkan. Kalau kita lihat ni, kereta Ferrari itu bergerak dengan laju kuantiti skala. Dibagi magnitude sini kilometer per jam. Kilometer per jam ni bukan kuantiti asal lah. Kamu kena tukarlah kilometer kali meter, jam ni kepada saat. Ni kena tukarlah. Dalam pengiraan fizik kita kena tukar 300 km per jam ni tukar kepada meter dan saat. Nanti kita jumpa contoh latihan. So, yang kamu nampak ada magnitude. So, jenisnya adalah kuantiti skala. Tetapi bergerak dengan laju 130
130 km per jam dari stesen kereta api JB ke stesen kereta api Gemas. So, kamu nampak kat sini jelas sangat-sangat ada arah. So, dia ada magnitude dan juga dia ada arah. Maka kuantiti yang terlibat adalah kuantiti vektor. Sama jugalah dengan ni. Sarah berjalan sejauh 500 meter, tak ada arah. So, dia skala. Okey. Kuasa magnitude itu bernilai 25 watt. Hanya ada magnitude, maka ia kuantiti skala. Berat sifar. Berat ni hati-hati. Berat formula dia W sama dengan mg. So kalau ikutkan berat ni sentiasa menghala ke bawah lah, sentiasa ke bawah. So itu adalah arah. Jadi ada magnitude dan juga ada arah. Kuantiti yang terlibat adalah kuantiti vektor. Okay, sebuah kapal terbang memecut 25 meter per second lepas dari lapangan terbang, itu adalah arah. Okey, dan contoh-contoh lain ni jelaslah terdapat. Yang sini pun nampak dia punya arah iaitu kuantan atau kuantiti vektor. Untuk contoh 11, laju di lebuh raya cuma umum, semua orang tahu 110 km per jam, hanya ada magnitude sahaja, maka kuantiti skala. Okey. Jadi kamu tengoklah contoh ni, bezakan dulu yang mana kuantiti melibatkan magnitude dan kuantiti yang melibatkan magnitude dan juga arah. Okey, itu sahaja hari ini. Sekian. Terima kasih.